Baik, sejak beberapa minggu lalu, tumpuan laporan Astro Awani termasuk berkongsi keadaan pelajar Malaysia di dalam dan luar negara berdepan kesan penyebaran virus COVID-19. Langsung dari British Columbia, Kanada, pelajar jurusan kejuruteraan Mechanical Muhammad Aiman Ridwan Muhammad Hafash. Untuk rekod, Kanada catat lebih 30,106 kes positif COVID-19 dengan 1,195 kematian. Baik, Aiman, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani pagi ini. Waalaikumsalam. Okey Aiman, kita nak terus kepada soalan. Mungkin Aiman boleh kongsikan buat masa ini apakah cabaran ataupun masalah apabila lockdown dikuatkuasakan di kawasan sana atau lebih khusus di British Columbia itu sendiri. Aiman mungkin boleh kongsikan. Okey, kalau nak ceritakan pasal pengalaman ataupun cabaran yang saya hadapi ketika melakukan lockdown kat sini, saya rasa lebih appropriate lah kalau kita cerita daripada sudut seorang pelajar. Ya, pada awalnya pihak universiti dia dah kiatkan kesedaran untuk kerapkan cuci tangan belaka semua ni pada 10 Mac lagi. Jadi di situ waktu itu juga turut ada peringatan untuk hormat mereka yang decide nak pakai mask dan jangan bersikap resist pada student Chinese from here. Jadi kemudiannya pada 16 Mac berlakunya fasa transisi pelajaran ke online. Jadi lecture semuanya dia dilakukan secara online lah. Ada beberapa kos ambil masa 1 minggu untuk persiapan rakaman video serta mereka juga baik hati untuk benarkan para pelajar untuk pulang ke kampung harapan masing-masing. Grup projek dibatalkan dan terpaksa dilakukan secara sendirian dengan beberapa ubah suai. Jadi saya rasa ini adalah antara cabaran yang saya hadapi sebagai seorang pelajar panjang lockdown ni. Okey Aiman, bagaimana pula situasi Aiman di sana bersama dengan rakan-rakan menghadapi kesan lockdown akibat COVID-19 kat sini? Mungkin boleh kongsikan macam mana kesukaran di sana daripada segi nak menjalani kehidupan seharian tu? Honestly, bagi saya tak hadapi berapa banyak sangat cabaran sebab personally saya ni pun bukan jenis yang kuat berjalan pergi kena keluar untuk interact dengan any other person. Kita orang still keep in touch with each other through WhatsApp group. Student nation kat sini kami ada WhatsApp group. Jadi adalah yang rajin share information with each other. Dan saya rasa kalau nak sambung daripada sudut seorang student tadi, saya sangat tekankan sebagai seorang student sebab peralihan grading dalam syllabus course itu itself lah yang banyak berimpact terhadap overall grade sekarang ni. Okey Aiman, kalau kat sana bagaimana? Adakah pengajian itu masih berjalan? Apakah mungkin kebiasaan baru yang diamalkan sekarang? Bagaimana Aiman menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut? Yang ni susah sikit saya nak komen sebab masa mula-mula online punya lecture ni dia dilakukan, kami hadapi beberapa juga masalah teknikal daripada lecturer tu itself. Ada beberapa recording tu suaranya tak jelas lah, lecture notes tu asyik keep crashing. Jadi saya personally bila saya tengok dia punya adaptation untuk student untuk para lecturer itself, macam mana nak mengajar through online ini, saya rasa lebih baik saya tengok later di mana Prof juga dia turut record sesi pengajian mereka. Jadi afterward saya boleh layan secara selesa lah. Dalam playback speed tu saya cepatkan sikit 1.25 speed. Okey, baik. Aiman berada di Kanada sendiri. Aiman melihat sendiri bagaimana keadaan situasi COVID-19 di sini dan melihat kepada keadaan sekarang, bagaimana penilaian Aiman terhadap negara di sana tentang pematuhan mereka dan antara penguatkuasaan yang dijalankan di Kanada sendiri. Adakah kawalan diperketatkan buat masa ini? Mungkin bagaimana Aiman boleh ceritakan? Okey, kalau nak cakap macam mana
reception Kanada terhadap COVID-19 ni. Saya rasa sesuai juga kalau saya kongsikan sikit kronologi apa usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Kanada. Ya. Semuanya dia bermula pada 11 Mac bila WHO diumum pandemik. Kalau sebelum tu memang saya boleh kata kerajaan agak lenient. Mereka sentiasa tekankan kepada publik yang mereka bersedia untuk hadapi ancaman ini. Semua kelengkapan dan fasiliti sempurna, lengkap. Tapi unfortunately that's not what happening right now. So even selepas 11 Mac tu WHO umum pandemik, baru pihak pegawai kesihatan dekat wilayah Ontario, Alberta, BC dan Manitoba dia mencadangkan segala event yang melebihi 250 orang dibatalkan secara serta-merta. Saya juga ingat waktu tu pihak masjid dekat sini, kat Kelowna ni, dihentikan daripada sebarang kegiatan ibadah. Jadi social distancing juga dikuatkuasakan juga pada 13 Mac tu. Jadi selepas tu sempadan dia mula diperketatkan pada 16 Mac. Our PM here, Justin Trudeau, dia memohon warga Kanada dekat luar Kanada untuk pulang dan jalani kuarantin selama 14 hari. Jadi dan pihak afterward masa 17 Mac, wilayah Ontario, Alberta, BC dan juga Prince Edward Island dia umum darurat ataupun state of emergency di mana sekolah swasta, library, facility recreation, pawagam, konsert bar dan restoran, kecuali restoran yang ambil take out dan delivery diarahkan tutup. Screening dekat border mula diimplement pada 28 Mac. Itu pun untuk penerbangan antarabangsa saja. Jadi mereka yang tiba diwajib melalui 14 hari kuarantin yang saya sebutkan tadi walaupun mereka tidak menunjukkan sebarang simptom. Kalau nak any latest information pun semalam PM Justin Trudeau dia perintah kita sebenarnya agak kesuntukan masa. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Aiman yang merupakan pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal di Universiti British Columbia berhubung dengan perkongsian beliau bagaimana keadaan ataupun situasi COVID-19 di Kanada itu sendiri. Terima kasih Aiman kerana sudi berinteraksi langsung bersama dengan Bulletin Awal ini.